أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Malam ini untuk siri kuliah Al-Quran, tartil dan perbincangan ayat surah Al-Mumtahanah ayat pertama hingga 5. Muka surah 549. Yang kelas yang akan datang insya-Allah kita akan menyambung kitab Riyadhus Shalihin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تسرون إليهم بالمودة وأنا
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. Surah Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, satu muka surat daripada surah Al-Mumtahanah, bahagian pertama. Untuk Tarannum tadi Ustaz baca bahagian awal itu dengan Tarannum Murattal Hijaz. Bahagian kedua itu dengan Tarannum Murattal Bayati Husaini. Jadi rasa macam mana, ada beza ke tuan-tuan? Sama je kan? Kalau tuan-tuan biasa ke bacaan Hijaz satu, Bayati Husaini satu, tu akan dapat rasa lah bahawa beza di antara kedua-duanya. Tapi Ustaz tidak nak beri tumpuan sangat kepada masalah Tarannum itu, sebab dia ambil masa panjang. Kalau kita mula lepas Isyak sampai subuh boleh insya-Allah. Cakap boleh lah. Tinggal seorang pula susah. Baik tuan-tuan. Yang pertama, tandakan untuk makhraj dal. Yang bahagian tajwid ni kita ambil lah beberapa perkara yang untuk kita sama-sama ambil perhatian. Yang pertama sekali makhraj dal. Dal. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Cuba. Cara sebutan dal ini tuan-tuan, adu, di pertemuan antara gigi dan gusi, letak lidah di situ. Aduwi. Contoh mudahnya Ustaz dah sebut sebelum ini, iaitu tuan-tuan cuba duduk. Duduk. Itu yang betul lah untuk makhraj dal. Jadi aduwi, duduk. Ataupun yang kedua budak. Kalau bahasa Malaysia pelik sikit lah, tapi itulah dia yang tepatnya untuk makhraj dal di pertemuan antara gigi dan gusi. Baik. Yang pertama dal. Yang kedua mim mati berjumpa dengan ba. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Cuba. Baik. Mim mati juga nampak hukumnya apa dia? Ikhfa syafawi. Dan ikhfa syafawi ini cara buatnya dengan iqlab sama. Iqlab sama. Iqlab tu nun mati berjumpa dengan ba. Tapi kedua-duanya melahirkan huruf mim. Kedua-duanya iqlab pun sama juga. Apa contoh iqlab? Okey. Sami'un basir. Cuba. Baik. Tanwin ataupun nun mati lah. Tanwin pada bunyi itu memang ada nun mati. Kemudian berjumpa dengan ba. Jadi pada asalnya tuan-tuan, dia keluarnya adalah sami'un basir. Mim. Sebab itulah kalau tuan-tuan perhati dalam iqlab tu mesti tulis mim dah. Sebab lahirnya huruf mim. Yang tu mim kecil dia letak, yang ni mim jelas-jelas ni. Jadi sebab itulah sebahagian ulama meletakkan ikhfa syafawi dan juga iqlab sama.
kaedah buatlah, kaedah untuk tariqatun nutqi, cara nak sebut itu sama. Dah. Ilaihim bil mawaddah. Cuba. Dengung yang ringan dan dua harakat. Ilaihim bil mawaddah. Cuba. Baik, satu. Yang kedua ialah cara yang tidak masyhur, yang tidak dipegang oleh kita katakan ini kaedah kedua yang tidak masyhur, tapi ada dalam kitab tajwid. Macam mana? Matikan mim dan ambil ba terus tanpa dengung. Contoh, ilaihim bil mawaddah. Ilaihim bi. Cuba dulu. Itu dalam bacaan kita juga, dalam bacaan Hafs anak Asim juga. Tapi ini tidak masyhur. Jadi kalau tuan Ustaz cadang, kalau tak payah beramal yang ini, beramal seperti mana biasa itu. Sebabnya kalau buat pelik-pelik ni orang kata pula dah, oh ni mazhab baru. Tak, memang ada dalam kitab-kitab tajwid. Siapa nak rujukan, Ustaz boleh bagi lah. Tak ada masalah. Baik. Baik. Yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Coba. Baik. Tanda lam alif ini, siapa-siapa yang ada Quran boleh tengok ni, ada tanda lam ni ya. Maksudnya apa? Jangan berhenti lah. Jangan berhenti. Baik, kalau berhenti juga ada dosa. Ini adalah kaedah untuk menyempurnakan, mengelokkan bacaan Al-Quran. Maknanya jangan berhenti kat situ kerana masalah sudut maknanya. Kalau berhenti juga, dia tidaklah berdosa seperti mana berdosanya tinggal sembahyang. Seperti mana berdosanya buat benda haram, dia tidak berdosa begitu. Laisa fil Quran al-waqf ya'thimu bi tarkihi aw bi fi'lihi. Tidak ada satu wakaf dalam Quran ini kalau suruh berhenti tiba-tiba dia sambung berdosa. Kalau suruh sambung tiba-tiba dia wakaf berdosa. Tak ada. Cumanya orang panggil kaedahnya tidak betul. Kalaulah wakaf tersebut berkait dengan masalah akidah, dia faham perkara tersebut, saja dia buat begitu, memang itu masalah besar bagi dia lah. Seolah sekali lagi dah. Wakaf tu contohnya, innallaha la yastahyi. Dia berhenti situ. Sungguhnya Allah tidak malu. Berhenti situ. Dia pun faham maknanya. Dan dia pun sahaja nak buat begitu. Itu boleh membawa kepada masalah akidah. Tapi kalau dia memang tak faham pun, cumanya napasnya pula pendek, tak apalah, nak macam mana lah gitu. Tak ada masalah lah untuk yang seperti itu. Jadi Ustaz fikirlah, ada orang baca Quran ni sengaja-ngaja nak buat begitu? Tak ada ke? Tak ada lah. Tak pernah sabar lah kalau ada baca Quran buat apa baik tak baca tu. Tapi itu golongan-golongan kalau nak mempersendakan Al-Quran, otomatik lah niat awal itu sudah merosakkan iman dia. Tapi setahu Ustaz lah, yang tuan-tuan perempuan yang baca Quran, niat ni nak baca Quran cuma salah juga, itu tak apalah, salah dari sudut itu kita pun perbetulkan insya-Allah. Baik. Jadi ini adalah satu kaedah untuk memudahkan kita tahu bahawa di sini jangan berhenti. Tapi kalau berhenti juga tidak berdosa. Tak sampai tahap itu. Baik. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Coba.
ana, maksudnya ana ni apa dah? Saya. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu terang-terangkan itu aku tahu, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ana ni maksudnya saya ataupun aku semasa kita wakaf di sini. Dan saya, kalau wakaf di situ 2 harakat. Kalaulah disambung, diabaikan alif tersebut. Wa ana, cuba. Wa ana a'lamu bima. Kita pun tanya, nak berhenti buat apa situ wa ana tu? Boleh jadi tuan-tuan orang yang wakaf iqtirar, wakaf yang terpaksa, nafas dia pendek. Situ je boleh pergi, nak buat macam mana? Itu tak mengapalah untuk dia. Tapi bagi kita yang nafas panjang tak boleh lah. Maknanya itu dari sudut wakaf itu dia jadi tak sempurna qabih dan seumpamanya kerana berhenti bukan di tempatnya. Tapi kalau untuk terpaksa, contohnya semput, contohnya nak terbatuk, contohnya nak pergi bilik air, apa nak buat? Bisa tak? Orang anak tu dah sakit perut dah dia, jadi berhenti situ. Jadi tuan-tuan, itu kaedah yang Al-Quran letakkan kepada kita, khususnya dalam bab ilmu tajwid. Baik. Bila itu perhatian yang saya nak berikan. Cuma yang ini sengaja saya sebutnya awal dulu tuan-tuan. Bacaan yang kita baca bersama-sama ni, apa nama tuan-tuan? Ada siapa tahu ataupun siapa ingat? Bacaan namanya Hafs daripada Asim. Cuba Hafs. Cuba. Kalau baca penuh dia Hafsun daripada Asim. Ini bacaan kita sekarang. Seluruh dunia baca begitu. Kecuali beberapa negara saya sebutkan, misalnya Morocco, misalnya Libya. Morocco Warash, Libya dengan Qalun. Kemudian di kawasan Afrika biasanya Ad-Duri daripada Abu Amr. Tak apalah. Ada bacaan yang lain yang kalau kita baca yang ini tuan-tuan, la tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Cuba. Baik, ada bacaan yang lain membaca dengan la tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Dia dibaca begitu. Kenapa baca begitu? Dia panggil silah mimil jama'. InsyaAllah nanti kemudian saya nak sebut secara umum dulu, supaya kita tahu di sana ada bacaan lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cuba. Tanfa'akum. Cuba. Ada tambah waw pada bunyi pada tambah waw pada bunyi. Arhamukum auladukum. Baik, nanti insya-Allah kuliah-kuliah akan datang saya akan sebut lagi lah. Cuma di sana ada bacaan lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya ni ada berubah makna tak tambah gini ni? Tak berubah makna, sama je. Hanya kaedah berbeza. Kaedah berbeza tu tak apa lagi. Yang pentingnya Rasulullah baca juga begitu. Tak masalah kan? Jadi kita kata Mekah baca subuh kita juga. Mekah tu saya sebut dah sejarah dulu ni kan. Qiraat ini antara sebab Mekah sama, kita sama kerana perluasan kuasa kerajaan Osmaniyah Turki. Sekitar 200 tahun ke belakang. 300 tahun ke belakang. Kesan daripada kerajaan Osmaniyah Turki, dia raja dia tu saya tak ingat namanya, tapi raja-raja Turki itu membaca dengan Hafs daripada Asim. Tugu-tugu dia ajar begitu. Maka dia pun tulis Quran apa semua, sebarkan Quran dengan bacaan Hafs daripada Asim.
Jadi semua orang kita baca gitu. Termasuklah Mekah tu memang jajahan Turki. Tuan-tuan pergi ke Mekah, ke Madinah tu ada satu stesen kereta api lama. Siapa pernah pergi? Kalau pergi Madinah tuan-tuan, pergi Mekah lepas ni, tolong beritahu pada Muttawif, tolong bawa situ nak pergi tengok. Satu stesen lama tinggalan, itu adalah stesen kereta api yang dibuat zaman Osmaniyah Turki. Sekitar beberapa ratus tahun lepas lah. Terus sampai ke Istanbul. Tu kereta api tu. Sekarang dah tak ada rail dia, yang ada tinggalan kereta api tu ada. Ustaz sempat masuk di situ tengok apa semua lah. Jadi nak menunjukkan bahawa Mekah dan Madinah pada masa itu di bawah kerajaan Osmaniyah tu Turki. Jadi baca ni Hafs daripada Asim. Negara-negara yang tidak termasuk bawah Osmaniyah Turki, misalnya Morocco. Betul lah tu dia baca dengan Warash daripada Nafi. Betul lah. Beberapa negara yang tidak ditakluki oleh Osmaniyah Turki, maka kekal dengan bacaan mereka yang lain lah. Boleh ya? Tapi keseluruhan dunia sekarang baca dengan Hafs daripada Asim. Baik. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada boleh tanya terus. Ya. Dengan yang maksilah ayat nombor 4 dah tak boleh. Wallazina ma'ahu. Bagaimana kalau kita yang kita tak pandai Arab ni, kita nak berhenti sebab ada kalanya waw tu waw ataf. Okey. Wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim. Ini dipanggil mad silah. Mad silah tawilah ni. Ma'ahu. Yang pertama sekali waw yang ini adalah waw yang bukan daripada perkataan itu sendiri. Dia tidak mim, ain, ha, waw sambung. Tak. Ini hanya ditulis sebagai tambahan untuk merujuk kepada berlakunya silah di situ. Jadi maknanya kalau kita berhenti pun berhenti asal lah. Wallazina ma'ah. Cuba tuan. Wallazina ma'ah. Bila sambung baru jadi silah. Wallazina ma'ahu iz qalu. Cuba. Wallazina ma'ahu iz qalu. Adapun kalau nak kira waw ataf, dia ada 4 jenis waw ataf, waw ma'iyah, waw istisnafiyah. Saya lupa satu lagi. Jadi kalau waw itu dia memang waw betul. Waw memang sebiji dia. Dan ini waw kecil yang memang kita rasa bukan waw yang asal lah, hanya diberi tanda sahaja untuk memudahkan bacaan. Boleh tahu lah. Jadi semua waw silah ya silah ni dia boleh berhenti Ustaz. Dia kecil. Yang kecil boleh berhenti. Boleh berhenti. Kalau berhenti mengikut kalimah asal lah. Kalau yang ni ma'ahu ini ma'ah. Kalau berhenti dia ni ma'ah. Gitu je. Dia tak boleh ma'ahu. Sama kalau ya pun, kat mana ada ya ni? Tak boleh. Dia sudut keadaan wakaf ni salah lah. Dia ma'ah sahaja. Kalau sambung sahaja dia digunakan. Yang ini hanya diguna masa sambung. Dan silah tu makna sambung. Mat silah ni maknanya digunakan hanya masa sambung. Kalau wakaf di situ maka tidak berlaku silah itu. Boleh tuan ini sama wahdah kan? Wahdah kan? Dia tak berarti wahdahu kan? Ya ada ke ya tak jumpa pula ya ni. Ada tempat lain kan? Baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Surah Al-Mumtahanah ni boleh dibaca dua sebenarnya. Mumtahanah boleh. Mumtahinah boleh. Mumtahanah boleh. Mumtahinah boleh. Kalau ada dua dalam Quran ni, mujadalah boleh, mujadilah boleh.
Dua-dua lah. Yang lain tak adalah, dua tu saja. Kalau mumtahanah menceritakan tentang hal keadaan peperiksaan yang Rasulullah buat kepada wanita yang nak hijrah. Itu cerita dalam ayat muka nanti bulan depan insya-Allah kita jumpa. Kalau mumtahinah, seolah-olah surah ini jadi pemeriksa. Menceritakan tentang berlakunya peperiksaan di situ. Jadi itu beza dari sudut makna sajalah. Tapi kedua-duanya memberi satu perkara yang sama, bahawa Rasulullah telah membuat peperiksaan lah, makna cek wanita ini nak hijrah ni kerana apa. Ada sebab-sebab lainkah, kerana Allah dan Rasulkah, ataupun kerana apa. Itu dia. Baik. Ayat pertama ni tuan-tuan, ada sabab nuzul yang agak panjang. InsyaAllah kita tengok, kalau tak sempat ini kita sambung. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan musuh kamu dan musuhku dan musuh kamu sebagai penolong kamu. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan sebab kamu rasa sayang, kasih kepada dia. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sesungguhnya mereka itu kufur apabila telah datang perkara benar, khususnya Quran, kepada mereka. Bahkan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka halau Rasul dan kamu sendiri daripada kota Mekah itu. Antu'minu billahi rabbikum, bukan sebab apa-apa pun, kerana sebab kamu beriman kepada Allah sebagai Tuhan kamu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, kalau kamu ni keluar berjihad jalanku, yakni jalan Allah, dan mencari keredaanku, tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Kamu menyembunyikan rasa cenderung, rasa kasih kepada mereka itu, dan sebenarnya kami tahu apa kamu sembunyi itu, dan juga kami tahu apa kamu cakap terang-terang, kami tahu juga. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. Siapa yang buat begitu, maka dia sesat daripada jalan yang benar. Simak rahmat Allah silam. Kisah ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi, sahabat besar, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat yang termasuk di kalangan mereka yang dipanggil Ahlu Badrin, iaitu tentera Islam yang 313 orang yang berperang pada perang Badar. Dan tentera ini tuan-tuan mendapat satu ketinggian martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sangat tinggi. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka inilah mempertahankan Islam pada awal. Rasulullah berdoa pada malam perang Badar itu tak tidur tuan-tuan. Terus sembahyang, ya Allah minta tolong, ya Allah, intahlik hadhil asabah lan tu'bad fil ardi abada. Kalau kamu hancurkan yang 313 ini pada adatnya, maka tak ada orang sembah kamu dah atas muka dunia. Itulah Rasulullah ulang sembahyang tuan-tuan, sehingga Allah beri kemenangan. Makna kata pengorbanan 313 ini sangat besar. Sangat besar. Jadi selepas daripada sahabat 10 yang dijamin masuk syurga tu kan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, dan 10 orang kita baca dalam khutbah tu kan. Maka kedudukan kedua ni siapa dia? Iaitu golongan yang masuk dalam perang Badar. Termasuklah salah seorang itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Inilah kisah yang yang berlaku berkaitan dengan ayat ini, sebab nuzulnya. Baik, rasanya gini. Hatib bin Abi Balta'ah ini dia ada saudara mara yang belum Islam di Mekah. Dia hijrah Madinah dah. Dia hijrah ke Madinah, tapi dia ada saudara mara dia ada jiran-jiran dia, dipanggil halif ataupun khulafa, yang diharapkan akan menjaga harta benda dia di Mekah. Dia orang kaya. Harta benda Mekah tu, jadi harap mereka inilah tolong jaga dan tidak rosakkan harta dia. Tapi dia masuk Islam dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah buat keputusan untuk serang Mekah. Tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-6 Rasulullah pergi buat umrah di Mekah.
Tak boleh masuk Mekah sampai Hudaibiyah je. Sampai Hudaibiyah kena balik. Nah, orang Mekah ni pun satu hal juga kan tak? Dah Rasulullah pergi bincang, dah hantar Sayyidina Osman nak bincang, dah apa semua, nak pergi umrah je pun. Nah, dan orang-orang Arab ni tuan-tuan, dia punya tanda-tanda tidak berperang ialah dia bawa pedang itu, dia masuk dalam sarung, letak di pinggang. Itu tanda. Kalau tanda nak perang, dia akan keluar itu, dia akak gitu. Wah, tu akak tu tak nak perang. Logik lah tak? Memang nak perang tu. Tapi bila pedang tu dalam sarung itu, maksudnya dia datang tu dengan keamanan. Pedang itu hanya mempertahankan diri sahaja. Maka tuan, dan sebab tu tahun ke-6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Walaupun Hudaibiyah dengan Mekah tu berapa puluh kilometer je, dah datang beratus kilometer jauhnya, dekat begitu sekali tak dibenarkan. Rasulullah berlaku perjanjian Hudaibiyah dan baliklah. Baik, senjata 10 tahun. Tiba-tiba lepas 2 tahun, 6, 7, 8, orang musyrikin Mekah ni, Quraisy telah berpakat untuk buat komplot serang Nabi. Tapi Rasulullah tahu lebih dulu. Bila Rasulullah tahu lebih dulu, maknanya perjanjian ni terbatal secara automatik lah. Sebab mereka sepatutnya gencatan sejarah 10 tahun, tiba-tiba mereka langgar. Langgar ini Rasulullah serang kota Mekah. Bila nak serang kota Mekah ni tuan-tuan, inilah kecil kesahnya. Rasulullah bincang, panggillah sahabat-sahabat besar, termasuklah Hatib bin Abi Balta'ah. Kerana dia ni adalah bekas tentera perang Badar. Bincang strateginya apa semua. Akhirnya sepakat. Tiba-tiba Hatib balik rumah, duduk dia fikir macam mana ni kan. Lalu dia tulis surat. Tulis surat kepada penduduk Mekah. Khususnya dia punya yang jaga harta dia semua tu. Tujuan dia tulis surat itu tuan-tuan bukanlah nak memecahkan rahsia Rasulullah, dah. Nak pesan bahawa kamu tak payah lawan lah Rasulullah, tak mampu dah kamu, Islam sangat kuat sekarang. Jadi kalau kamu nak lari menyelamatkan diri, pergilah. Tinggalkan semua itu kan. Itu tujuan asalnya. Tapi tuan-tuan, buat begitu betul ke salah? Buat begitu betul ke salah? Salah lah, habis orang tahu rahsia ini. Dah, itu. Jadi pada hakikatnya benda itu salah. Jadi dia pun utus surat ini melalui seorang wanita yang berjalan dengan kuda ke unta gitulah daripada kota Madinah ke Mekah. Dan wanita ini ambil surat dia, pergilah. Sampai satu lembah, namanya Lembah Khakh. Wanita ni berjalan-jalan tu, dia berhenti rehat. Maka Jibril datang kepada Rasulullah SAW, beritahu cerita ni. Bila tahu ini tuan-tuan, maka Rasulullah perintahkan 3 orang sahabat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Ibnu Abbas, dan seorang lagi Zubair Awam atau Talhah bin Ubaidillah, itu serta Muslim. 3 orang pergi kejar. Kamu kejar seorang wanita sekarang duduk berehat. Sekarang duduk berehat di Lembah Khakh, di tepi wadi tempat ada air. Dia berehat, minum air unta dia apa semua, nak sambung perjalanan balik. Jadi tuan-tuan, mereka tu pergi betul-betul tuan jumpa wanita tersebut di Lembah Khakh. Apakah yang berlaku seterusnya? Bersambung pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Sudah. Betul situ. Jadi tuan-tuan nak tahu sambungan kisah ini, kena datang. Boleh tuan-tuan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Tak apalah kita sikit-sikit begini tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit ni kita dapat menjadikan satu tambahan ilmu kepada kita, dan insya-Allah saya akan sambunglah kisah itu pada kuliah yang akan datang. Jadi seperti di sini, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.